Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 3, bab 6, sudut dan tangen bagi bulatan, melibatkan subtopik 6.1, sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh suatu lengkuk, melibatkan satu standard pembelajaran iaitu 6.1.1, membuat dan menentusahkan konjektor tentang hubungan antara sudut-sudut pada lilitan dengan sudut pusat yang dicangkum oleh lengkuk tertentu, dan seterusnya menggunakan hubungan tersebut untuk menentukan nilai sudut dalam bulatan. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan tentang sudut-sudut yang terbentuk di dalam sebuah bulatan. Jadi sebelum kita mula, cikgu nak imbas semula tentang bahagian-bahagian bulatan. Okey, yang bulat di tengah ni ialah pusat bulatan. Okey, yang tepi ni dinamakan lilitan bulatan. Okey, yang ni lilitan ya. Lilitan bulatan. Okey, seterusnya selain daripada lilitan, yang asasnya lagi ialah yang biru ni nama dia ialah jejari. Okey, ni ialah jejari, iaitu garis yang menyambungkan antara pusat bulatan dan juga lilitan. Okey, selain daripada jejari, kita ada diameter. Okey, yang ni diameter. Okey, diameter ialah garis bermula daripada lilitan melalui pusat dan ke lilitan. Okey, diameter. Dan yang seterusnya ialah ni warna hijau ni ialah perentas. Okey, yang ni dinamakan perentas. Okey, selain daripada tu, bahagian bulatan yang kita akan gunakan dalam tajuk ini, yang cikgu warnakan dengan warna kuning ni, yang ni dinamakan lengkuk. Dan lengkuk kita ada lengkuk minor dan lengkuk major. Jadi yang ni yang asas ni cikgu harap kamu boleh ingat kerana kita akan jumpa di sepanjang tajuk ini. Okey, kita akan lihat sifat bagi sudut yang pertama. Okey. Yang pertama sifatnya ialah sudut-sudut pada suatu lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama adalah sama besar. Okey, di sini diberi 3 sudut. Okey, sudut ni berada pada lilitan. Okey, sudutnya ialah PRQ. Okey, sudut pada R, PSQ, sudut pada S, dan PTQ, sudut pada T. Okey, sudut pada lilitan bulatan dicangkum oleh lengkuk yang sama. Okey, ni lengkuk dia. Lengkuk PQ. Okey, kalau kamu lihat di sini, sudut yang pertama iaitu sudut PRQ. Okey, ni garisannya. Okey, dicangkum oleh lengkuk PQ. Okey, yang kedua, sudut pada S, iaitu sudut PSQ, juga dicangkum oleh lengkuk yang sama. Dan sudut yang ketiga juga begitu, iaitu sudut PTQ, juga dicangkum oleh lengkuk PQ. Jadi apabila sudut ini dicangkum oleh lengkuk yang sama, jadi sudut ini akan sama besar. Okey, akan sama besar. Maksud dia sama nilai dia. Kalau di sini 30, maka semuanya akan 30 darjah. Okey, contohlah ni 30 darjah. Maksudnya kalau dicangkum oleh lengkuk yang sama, jadi nilai sudutnya akan sama. Okey, ini sifat yang pertama bagi sudut-sudut dalam bulatan. Okey, berdasarkan sifat ini kita akan lihat soalan. Okey, soalan yang pertama, hitung nilai Z. Okey, hitung nilai Z. Kalau kamu lihat ni, sudut pada Z dicangkum oleh lengkuk ini. Okey, lengkuk yang warna biru.
Dan cikgu tandakan juga sudut 25. Okey, sudut 25 darjah ni juga dicangkum oleh lengkuk yang sama. Tadi sifat yang pertama tadi mengatakan apabila sudut pada lilitan dicangkum oleh lengkuk yang sama, maka nilainya ialah sama. Jadi soalan pertama ni kita terus dapat jawapan Z sama dengan bukan 3 25 darjah. Z sama dengan 25 darjah. Mudah saja. Kita lihat soalan B. Soalan B. Jadi di sini dia nak mencari nilai Z. Cikgu tanda dahulu lengkuk mana dicangkum oleh sudut Z. Lengkuk yang ini. Jadi lengkuk yang satu lagi kita lihat. Sudut ini dicangkum oleh lengkuk yang sama. Ini bermakna sudut di sini nanti akan sama nilainya dengan Z. Jadi macam mana kita nak dapatkan sudut di situ? Cikgu lukis di sini ya gambarnya. Lebih kurang. Yang ini 50 darjah. Kita nak tahu sudut di sini. Jadi kat sini 80 darjah dan ini ialah satu garis lurus, maka sudut yang cikgu warna biru ni kita boleh cari dengan cara 180 kita tolak dengan 80. Jadi sudut di situ ialah 100 darjah. Sudut di sini ialah 100 darjah. Jadi untuk dapatkan sudut di sini, untuk satu segitiga sudut pedalaman ialah 180, kita tolak dengan 100 dan kita tolak lagi dengan 50. Jadi kita akan dapat 30 darjah. Di sini sudutnya ialah 30 darjah. Dan apabila kita dah ada sudut di sini 30 darjah, sudut di sini 30 darjah, maka kita akan dapatlah nilai Z. Sebab sudutnya sama. Jadi Z di sini ialah 30 darjah. Seterusnya kita lihat soalan C. Soalan C, hitung nilai Z. Yang ini pula. Kita lihat lengkuk yang mencangkum sudut Z. Lengkuknya. Ni garisannya. Jadi mana lengkuknya? Lengkuk yang terlibat ialah lengkuk ini. Dan untuk sudut ini juga, cikgu tukar warna lain ya. Untuk lengkuk ini juga sama lengkuknya. Untuk sudut ini. Jadi lengkuk yang sama. Jadi kita boleh gunakan sifat tadi di mana sudut di sini nanti akan sama dengan sudut pada Z. Jadi macam mana kita nak cari sudut di sini? Jadi yang ni 70. Jadi sudut bersebelahannya, di sini kita dapat 180, kita tolak dengan 70. Jadi kita akan dapat 110. Yang ni ialah segitiga. Segitiga sama kaki. Jadi yang di sini ialah 110. Kita nak tahu sudut di sini. Bila segitiga tu sama kaki, sudutnya kita akan 180. Bukan 110 180. Jumlah sudut pedalaman satu segitiga kita tolak dengan 110 dan kita akan bahagi dengan 2, iaitu 180 tolak 110 kita dapat 70. 70 bahagi 2 kita akan dapat 35 darjah. Di sini kita dapat 35 darjah. Dan tadi cikgu kata sudut di sini dia sama dengan sudut pada Z. Jadi kita akan dapat Z sama dengan 35 darjah. Boleh faham ya? Seterusnya kita lihat soalan. Ni soalan pertama cikgu rujuk kepada soalan dalam buku teks muka surat 134. Itu soalan yang pertama. Kita lihat pula soalan seterusnya, iaitu soalan 2. Soalan ni dalam buku teks ialah soalan 3.
Dalam rajah di sebelah, sudut BAF sama dengan 110, ACF 40 darjah, CFD 10 darjah dan BFC 20 darjah. Okey, semuanya dah dilabelkan dalam bulatan. Soalan pertama. Okey, soalan pertama dia nak sudut ABF. Okey, dia nak sudut ABF, sudut yang pertama. Okey, sudut pada B. Okey, sudut pada B bermaksud sudut di sini. ABF. Okey, kita lihat lengkuknya. Lengkuknya ialah lengkuk AF. Okey. Jadi kita cari mana lagi sudut yang dicangkum oleh lengkuk AF. Okey, jadi kita lihat garisan ni. Okey, jadi yang ni juga sudut ACF juga dicangkum oleh lengkuk AF. Jadi kita terus dapat jawapan untuk A. Okey, untuk A kita terus dapat jawapan sudut ABF sama dengan 40 darjah. Okey, sebab kita merujuk kepada sudut yang dicangkum oleh lengkuk AF. Okey, lengkuk yang sama. Okey, seterusnya kita lihat pula yang B. Okey, soalan B. Sudut BFA. Okey, dekat mana sudut BFA? Okey, BFA. Okey, BFA. Okey, sudut di sini. Okey, sudut di sini. Macam mana kita nak dapatkan sudut di sini? Okey, caranya ialah kita dah ada tadi sudut ABF ialah 40. Okey, yang ni kita dah dapat untuk soalan pertama tadi. Yang ni 40 darjah. Jadi bila ditanya BFA dan kita dah ada sudut di sini 110, jadi kita boleh carilah. Okey, sudut BFA sama dengan 180. Kita tolak dengan 110 dan kita tolak dengan 40. Okey, jadi kita akan dapat 30 darjah. Okey, di sini ialah 30 darjah. Okey, jadi cikgu tulislah di sini ialah 30 darjah. Okey, seterusnya soalan C. Okey, soalan C dia nak sudut CAD. Okey, kita tanda dahulu dekat mana sudut CAD. Okey, okey, C A. Okey, di sini ya, C A D. Okey, di sini. Okey, sudut CAD. Okey, sudut CAD dicangkum oleh lengkuk CD. Kita lihat mana lagi sudut yang dicangkum oleh lengkuk CD. Jadi di sini kita lihat ya, garis seterusnya. Okey, lengkuk CD juga. Okey, kita ada sudut yang ini dan yang ini. Okey, garisan biru iaitu 10 darjah. Jadi kita dapat CAD ialah 10 darjah. Okey, boleh faham ke? Okey, kita lihat untuk soalan D. Sudut DAF. Okey, sudut DAF. Kita lihat dahulu sudutnya di mana. Okey, cikgu padamlah yang lain ni. Okey, kita padam yang lain ni. Kita lihat di mana sudut DAF, iaitu sudut pada A. Okey, sudut D. Okey, D A. Okey, A dan F. Okey, DAF ialah sudut di sini. Okey, macam mana kita nak dapat ni? Jadi kalau kamu lihat, kita kena buang sudut yang ini. Okey, kita ada sudut DAF ni semuanya di sini 110. Jadi kita nak kena buang sudut yang cikgu tanda biru ni. Okey, sudut yang ini kita nak kena buang. Jadi kita tengok pada lengkuknya. Okey, ni lengkuk BCD. Okey, sudut ini ialah lengkuk BCD. Jadi kita rujuk kepada lengkuk BCD. Mana lagi sudut yang kita ada? Okey, yang ni. Ni dan ini. Okey, berapa sudutnya tadi di sini? Sudutnya ialah 10 tambah 20. Jadi 30 darjah di situ. Semuanya tadi 110. Okey, semuanya tadi ni 110 dan di sini sahaja 30
darjah. Jadi untuk dapat yang DAF 110 darjah, kita akan tolak dengan 30 darjah. Jadi kita akan dapat 80 darjah. Okey, yang ni ialah soalan buku teks. Jadi kamu boleh rujuk lah. Okey, sambil lihat penerangan cikgu, kamu boleh rujuk pada buku teks, muka surat 134. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang berikutnya. Okey, soalan 3. Okey, dalam buku teks yang ni ialah soalan 4. Dalam rajah di sebelah, sudut QRP sama dengan 38, sudut QUR 118 dan sudut SPT ialah 13. Tentukan nilai A RPS dan nilai B sudut PTQ. Okey, kita buat satu persatu. Okey, kita akan buat sudut RPS dulu. Okey, mana RPS? Okey, yang ni R. Okey, sorry garisan cikgu tak ni. RPS. Okey, sudut di sini RPS. Okey, sudut di sini kita nak cari. Okey, jadi kita tulis dahulu sudut RPS sama dengan. Okey, kalau kamu lihat di sini, kita ada apa? Kita ada lengkok yang ni. Okey. Yang ni 38. Sudut ni. Okey, sudut yang cikgu tanda warna kuning ni lengkok QP. Dan lengkok yang sama juga untuk sudut di sini, iaitu sudut pada S. Okey, sudut pada S. Okey, sudut di sini juga sama dengan sudut di sini. Jadi yang di sini ialah 38 darjah juga. Jadi macam mana kita nak tahu sudut dekat R? Okey, sudut dekat P. Jadi yang ni 118. Jadi yang ni pun 118. Jadi kita pertimbangkan untuk segitiga ini. Okey, segitiga ini. Jadi 180 cikgu tolak dengan 118 dan cikgu tolak lagi dengan yang di sini 38 darjah. Jadi kita akan dapat sudut pada RPS ialah 24 darjah. Okey, boleh? Okey. Jadi cikgu tulislah. Yang ni cikgu tulis semula. Yang ni ialah 118. Yang ini ialah 38 darjah. Okey, itu soalan A. Soalan B, sudut PTQ. Okey, sudut PTQ. Dekat mana sudut PTQ? Kita tandakan dahulu. Okey, P T. Okey, Q di sini. Okey, dia nak sudut di sini. Okey, apabila dia nak sudut di sini, kita boleh carilah macam mana cara kita nak cari. Okey, kita perlu yang tadi kita dah ada sudut dekat P. Kita tulis dahulu sudut dekat P tadi. Okey, RPS tadi kita ada 24 di sini. Okey, mana yang tak berkenaan cikgu padam ya. Okey. Okey, jadi kita ada di sini tadi. Okey, kita nak sudut di sini. Jadi kita ada sudut di sini, kita ada sudut di sini 118. Jadi dia sebenarnya membentuk sebuah segitiga. Okey, yang cikgu tanda biru ni ialah sebuah segitiga. Bila kita dah ada 118 di sini, 24, 13, kita boleh dapatkan sudut pada T, iaitu 180. Kita tolak dengan 118. Okey, kita tolak dengan 118. Kita tolak lagi dengan 24 dan tolak lagi dengan 13. Okey, kita tolakkan semua. Kita akan dapat 25 darjah. Okey, kenapa 180? Kerana dia ialah sebuah segitiga. Okey, cikgu padam di sini. Cikgu ulang balik. Okey, sudut yang kita nak cari tadi ialah sudut di sini. Dan kita pertimbangkan segitiga ini.
Okey, yang ni 118 dan yang ni ialah yang ni tadi ialah 24. Okey, sebab dia sama dengan yang atas ni. Jadi yang ni pun 24. Jadi kita akan dapat semuanya sudut pada T ialah 25 darjah. Jadi untuk penyelesaian mencari sudut ni, kamu perlu ingat tentang jumlah sudut pedalaman dan beberapa sifat sudut yang telah kamu pelajari sebelum ni. Sebagai contoh, sudut pada garis lurus. Okey. Jadi 3 soalan yang cikgu ambil daripada soalan dalam buku teks. Kamu boleh lihat kembali soalan dalam buku teks. Sekiranya ada apa-apa persoalan yang kamu tak faham, bolehlah dikemukakan di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.